Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini SPRM telah umumkan beberapa perkembangan baru tentang kes Tun Daim Zainuddin dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ada bukti baru dan mereka panggil beberapa ahli keluarga Mahathir dan juga Daim untuk disoal tentang bermacam-macam kononnya salah guna kuasa, rasuah, curi harta rakyat, embezzlement of government funds dan macam-macam lagi. Ini nampaknya beberapa bulan kebelakangan ni SPRM hebat mengorek semua rahsia-rahsia lama berkait dengan pemimpin kerajaan VIP dan VVIP dan banyak lagi mereka akan buat untuk nak bongkar, untuk nak korek semua tindakan-tindakan ataupun salah guna kuasa ataupun sakau duit rakyat yang melibatkan pemimpin-pemimpin dulu, the old leaders of Barisan Nasional UMNO, yang sekarang ni bukan semua duduk dalam Barisan Nasional atau UMNO. Sekarang ramai dah tinggalkan Barisan Nasional UMNO, duduk dengan parti lain. Benda ni bermula apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya yang ke-14, PRU 14 tahun 2018. Mereka dah start korek semua ini rahsia-rahsia. Tapi yang Daim dengan Mahathir ni, dia orang tak korek. Dia korek semua rahsia kerajaan dulu, tapi taklah korek rahsia ataupun bongkar semua rahsia Mahathir dan Daim. Sebab tahun 2018, Mahathir dan Daim dalam kerajaan. Mahathir Perdana Menteri, Daim ni penasihat CEP kepada government. So dia orang tidaklah, tapi sekarang ni selepas PRU 15, sebab Mahathir dan Daim bukan lagi bersama kerajaan, maka mereka pun sedang disiasat dan tindakan akan diambil, dan ada tindakan yang sedang diambil macam merampas harta, sitar bangunan dan sebagainya. Suddenly there is a new fever to correct everything yang pemimpin dulu telah buat dan ambil tindakan terhadap mereka. Tapi soalan dia, sebab apa buat sekarang? Sebab benda ni yang sebenar dah didedah lebih dari 30 tahun dulu. 30 over years. Ramai rakyat Malaysia belum lahir lagi. Tuduhan-tuduhan telah dibangkitkan. And banyak pendedahan dibuat melalui ceramah pembangkang lah, melalui rencana, expose dan beberapa buku diterbit dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris tentang salah guna kuasa, salah laku, jenayah rasuah, sakau duit rakyat dan sebagainya yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dulu mulai tahun 80-an. So for 30 over years, 30 tahun lebih rakyat Malaysia duduk cerita tentang ni, tentang 100 bilion estimated UMNO telah curi. 100 billion. Ada yang kata 200. Ada yang kata di antara 100 hingga 200. Jadi dia punya angka sebenar, the real amount, orang pun tak boleh tahu. Cuma dia tahu dia tak kurang dari 100 dan mungkin naik sampai ke 200 bilion. Ini dia punya tu sebab banyak dibuat dengan secara sulit dan kita dan dia guna proxy dan trustee. So bukan semua saham-saham syarikat atau harta tersebut dalam nama UMNO memang tak ada dalam nama UMNO. Semenjak tahun 1988, semua harta bukan lagi nama UMNO. Apabila UMNO diharamkan tahun 1988, maka sistem baru, apabila UMNO baru ditubuhkan, harta termasuk investment, saham, baik apa sekalipun cash ke, di dalam nama trustee dan proxy, mereka tidak lagi letak nama parti. Takut kalau berlaku sesuatu kepada parti, semua tu akan hilang. So, kalau parti mati pun tak apalah. Harta dan saham mereka, pelaburan mereka, cash mereka tidak akan hangus. That was the new 1988 system. Anwar Ibrahim pun
terlibat semasa tu. Dan tak lama kemudian tahun 91 Anwar jadi Menteri Kewangan dan 93 Timbalan Perdana Menteri. So he was very much part of the system lah. One of the main boleh dikatakan mastermind of the system. Tapi yang penting 30 tahun dulu benda ni sudah didedar dan Anwar sendiri umum yang dia ada 6 kotak bukti bahawasanya Daim, Mahathir dan geng-geng mereka telah curi berbilion-bilion sampai 100 bilion. And tahun 2018 bila diorang berkuasa, bila Pakatan Harapan berkuasa, mereka tidak bertindak. In fact, mereka lantik Mahathir sebagai Perdana Menteri dan Daim sebagai penasihat kepada kerajaan, CEP. Sekarang baru nak ambil tindakan. Jadi apa sebab hari itu masa berkuasa tak ambil tindakan? Bila mereka sudah tidak lagi dalam kerajaan, barulah tergesa-gesa nak ambil tindakan. So orang akan lihat ni sebagai malafide lah. Bila dia dalam kerajaan, you buat tak tahu, you tak sentuh dia. Tapi bila dia keluar kerajaan, menentang kerajaan, barulah you ambil tindakan. So it's seen very much as a political persecution and selective prosecution. Tak boleh lari dari tindak tuduhan tu. Tapi yang lebih merisaukan atau yang lebih penting dalam discussion ni ialah sebab apa banyak pengumuman dibuat. A lot of announcements. Misalnya hari ni anak seorang bekas Perdana Menteri sedang disiasat. Orang ni sedang disiasat. Orang tu sedang disiasat. So kadang-kadang dia sebut nama. Okey, Daim, bini Daim, anak Daim dia sebut nama. Kadang-kadang dia tak sebut nama. Dia kata VVIP. Ataupun bekas Perdana Menteri dengan tidak sebut yang mana satu. And ada yang maknanya buat tuduhan straight. Maknanya make an allegation. Tapi siasatan belum bermula. Tak start lagi. Baru nak start. You umum kita akan buat. Kita akan start. Kita akan siasat. Tapi benda tu belum jalan lagi. So sebab apa umum awal sangat. Biasa kalau satu jenayah telah dilakukan, pihak berkuasa akan siasat secara senyap. Kita taklah kata seorang bangsa India yang bernama Arumugam sedang disiasat kerana kes rompak bank. So you pergi umum, bank tu telah dirompak. Dan you kata orang India bernama Arumugam sedang disiasat tapi belum tangkap lagi. In fact you tak tahu pun dia di mana. Masih duk cari ni. Arumugam ni kat mana? Mungkin dekat Indonesia ke, Thailand ke, dia dah lari. Tapi you umum semua, detail. Dia bawa kereta Mercedes warna biru, nombor plate sekian-sekian. Jadi siasatan apa benda ni? Nombor plate kereta, warna kereta, orang tersebut yang alamat di Bandar Baru Sungai Buloh, tapi dia tidak ada di situ. Kita sedang cari, takut dia dah pergi Thailand ke, mungkin dia pergi Indonesia. Everything you pergi, you umum, you dedahkan. The full investigation. Kalau you betul, this one is a bank robber, siasat secara senyap. Jangan bagi dia tahu yang dia sudah dikesan. That means he's already a suspect. Buat tak tahu je siasat. And then catch him by surprise. Tanpa dia mengetahui, pom, you bertangkap. So ini nampak sangat. Yang banyak sangat pengumuman. Banyak sangat pendedahan. Macam hari itu, kes Muhyiddin Yassin. Oh, Muhyiddin Yassin telah salah guna 600 bilion masa dia Perdana Menteri. Kerajaan dia dulu 600 bilion. Salah guna duit negara, duit rakyat. And then kemudian kata 6 bilion. Dari 600 bilion, 6 bilion ialah projek Jana Wibawa. So dia beku semua projek Jana Wibawa sebab nak siasat. Betul tak dia orang buat projek ni secara betul atau secara rasuah? So you dah umum everything. Belum start lagi ni. You suspect. Mungkin. So kita akan siasat. Betul ke tidak? Tapi umum dulu.
kita akan siasat ni, siasat tu, orang ni akan dipanggil, orang tu akan ditangkap, everything kita umum. Why? Ini kerana nak main game perception, nak main game persepsi, nak beri perception atau persepsi yang orang ni semua rasuah, kaki sakau, penyamun, lanon, pencuri. So you umum dulu, even though you belum buka file lagi pun. Baru nak start, umum dulu. Dan you umum 600 bilion. Oh, orang terkejut. 6 bilion dari itu jana wibawa yang diberi tanpa tender, diberi macam tu saja dan ada commission, 5% commission. And then you sedang siasat bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tentang rasuah 300 juta. 300 million. Most of it from jana wibawa. So you quote 600 billion, salah guna. 6 billion jana wibawa. 300 juta kickback atau rasuah yang diberi kepada parti. Parti ni Muhyiddin Yassin. Everything. Tapi bila you start siasat, you tak jumpa apa-apa bukti. There's no evidence. And then bila you masuk mahkamah, mahkamah tendang keluar kes tu. Hakim kata mana ada kes. Bukti pun tak ada, you nak charge apa benda ni? There's no evidence. Tak apa, kita bicara dulu. Bicara mungkin dalam 2 tahun ke, dalam perbicaraan macam kata Najib punya perbicaraan 4 tahun. Zaid pun berbicara pun 4 tahun. So mungkin perbicaraan Muhyiddin ni pun akan ambil 4 tahun lah mungkin. So dalam 2 tahun kemungkinan besar kita akan jumpa dia punya evidence. Mungkin. Not sure. So judge pun rasa pelik. Dan bukti tak ada, nak charge macam mana? Dia kena spesifik tau, charge tu. You tak tahu pun betul berlaku ke tidak. Bukti tak ada. You harap akan dapat bukti. So nampak sangat yang benda ni is mainan. It's just a game of perception. Tapi semua orang dah confident. Memang betul ya, kerajaan Muhyiddin dulu atau kerajaan Perikatan Nasional curi 600 bilion. Dan dari 600 bilion ni jana wibawa 6 bilion kes-kes yang diberi. Ada 300 juta kickback ataupun rasuah diberi kepada parti. All those figures are in everyone's mind. Orang semua dah tahu dah itu semua. Tapi akhirnya kes tak lekat. Akhirnya mahkamah sendiri yang tendang keluar kes tu. Tapi you dah umum, you dah macam-macam information you beri kepada public. So sama macam kes Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin. You dah umum macam-macam. You panggil orang ni, panggil orang tu. And then why you kena umum macam, okay, kalau you nak panggil seseorang sebagai saksi. Ataupun mungkin you panggil dia, you suspect lah, mungkin dia terlibat. Not sure. So kita kena panggil, kita kena tanya dia beberapa soalan. Dan tengok berdasar kepada jawapan mereka, dia orang ni guilty or not guilty. Whether kita ada enough evidence, ada cukup tidak bukti untuk nak charge, tak tahu lagi. Kita kena panggil mereka dulu, ambil statement mereka. Lepas tu kita kaji, tengok whether there's a case, whether we can go forward. Ataupun dead end. Selepas bercakap dengan mereka, nothing. Tak boleh dapat apa-apa. But why you pergi umum? And bukan saja orang yang tu, misalnya keluarga dia, even lawyer dia, peguam dia pun. Peguam mereka ni yang itu pun. So you beritahu, okay, besok pagi pukul 9 kita akan panggil orang ni untuk disoal. Dan kita akan panggil orang ni ke Putrajaya, pejabat Putrajaya. 9 o'clock tomorrow. So hantarlah reporter, hantar cameraman ke whatever lah. Jemputlah. You buat satu show tau. So pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, cameraman, wartawan, semua dah duduk tunggu dah depan pejabat. Sebab pukul 9 ni kawan ni nak mari. Dia mari je tangkap gambar. So, tak tahu lagi. Mereka ni guilty or not guilty. Mereka ni betul ke tidak. Membuat kesalahan sebagai dituduh, tak tahu. Tapi tangkap gambar lah, reporter situ, TV station situ, dungdang. And then pengumuman dibuat, kes ni melibatkan sekian-sekian banyak duit, blah blah. Everything dah. But what happened in the end kalau tuduhan tu palsu ataupun selepas siasat nothing, tak jumpa satu pun. Macam kes jana wibawa.
Bising, wow, sampai kat parlimen pun pergi. Umum 600 bilion. Sakau. So, until today, dah berapa lama dah you umum 600 bilion salah guna kuasa. Mana kes dia? Sebab apa tak tangkap semua, charge. Jangan lupa, Cabinet is responsible tau. Apa-apa keputusan, maknanya keputusan Cabinet. So, siapa ahli Cabinet? UMNO pun dalam Cabinet lah masa tu. Masa time Perikatan Nasional, so maknanya UMNO is also, pemimpin-pemimpin UMNO juga guilty. So, why are they charged? So, 600 billion. Jana Wibawa, 6 billion. Rasuah, 300 million. Bising. India, nothing. India apa yang kata? So, now, nampak sangat yang semua ni kononnya, investigation lah, inilah itu, is hanya a game of perception. Nak beri gambaran, nak beri persepsi mereka ni bengkok. Mereka ni pencuri. Akhirnya biarlah tak ada kes pun. Akhirnya mungkin kes tak masuk mahkamah pun. Tapi the perception is there. Muhyiddin jahat. Tun Daim Zainuddin jahat. Tun Dr. Mahathir Mohamad jahat. Pemimpin-pemimpin parti politik pembangkang jahat. Peguam yang bekerja untuk pembangkang atau pemimpin pembangkang atau parti pembangkang juga jahat. So that's the perception. Ini semua kaki rasa ini. So orang punya fokus ni kepada tindakan kerajaan terhadap perompak-perompak yang telah merompak negara ni lebih dari 30 tahun, 40 tahun in fact. Kalau kita ambil dari tahun 81, 82. Bermaknanya we're talking about 40 years of plunder. 40 years of kleptokrasi. Sekarang baru kerajaan ambil tindakan. Tapi selama ni, yang dikatakan bukti, semua ada. In fact, Anwar kata ada 6 kotak dan benda ni telah diumum 25 tahun dulu. 25 years ago. Tapi tak ada tindakan until today. So, nampak sangat apabila ada cerita bahawasanya ada satu langkah nak menjatuhkan kerajaan, and then dia orang dok kata langkah Dubai lah. Dia orang yang kata langkah Dubai. So, bermaknanya tindakan diambil terhadap semua orang yang disyaki, those suspected to be behind langkah Dubai or helping to finance langkah Dubai. So, ini bukan nak membersihkan negara. Ini bukan nak membersihkan kerajaan. Ini nak menyekat pembangkang dari bertindak nak menjatuhkan kerajaan. So that is a perception. Tak tahulah the architects of this game, apa matlamat mereka. What was their objective? What kind of perception dia orang nak create? But that's the perception we get. 40 tahun, selama 40 tahun macam-macam salah laku, rasuah, rompak negara, rompak duit rakyat. Okay? You tak ambil tindakan. Tapi bila mereka dah turn round, mereka nak jatuhkan kerajaan, baru you ambil tindakan. So you kata, oh kita baru ambil tindakan sebab kita baru tahu. Macam mana baru tahu? Oh, because of this Pandora Papers. So Pandora Papers baru setahun dulu. Hello, Pandora Papers ni cerita benda yang berlaku 40 tahun dulu. Bukan benda yang berlaku baru. No. All this is what happened 40 years ago. So, you baru tahu. Oleh kerana Pandora Papers baru tahu. But this has been publicized, didedah, sudah 30-40 tahun. 35 years orang dah dedah benda ni. Yang, shipping company, perkapalan, tentang Renung, tentang North-South Highway, United Engineers. In fact, tahun 70-an dulu, tahun 80-an dulu, Lim Kit Siang pergi mahkamah. Nak cuba sekat, nak cuba blok ni. United Engineers punya ni dengan hati budi. Semua orang tahu. UEM, hati budi. Plus Berhad. And North-South Highway. Semua orang tahu Renung. Semua orang tahu cerita ni. Dah 30-40 tahun orang tahu cerita ni. Sekarang baru yang ambil tindakan. So nampak sangat is malafide. And it's political.
Ini nothing to do dengan nak membersihkan negara, membersihkan kerajaan. Ini hanya nak balas dendam kepada musuh-musuh kerajaan. So that is the real perception. Tak tahulah matlamat dia orang ni nak adakan what kind of perception, but that's a perception. And even kalau betul dia kata, okay, kita ambil satu contoh more recent lah, tak payah yang tahun 80-an, 90-an. Kita ambil the most recent, Jana Wibawa. Jana Wibawa ni dia kata 600 bilion, and then 6 bilion, and then sekarang kata 300 juta. Okay, never mind. But the thing is, amount tu berubah. Sekejap beratus bilion, sekejap puluh bilion, sekejap juta saja, tak sampai 1 bilion pun misalnya. Figure tu berubah. But the most important thing, siapa di belakang Jana Wibawa? Who is behind? Oh, Jana Wibawa ni Muhyiddin Yassin. No. Muhyiddin Yassin tak terlibat dengan Jana Wibawa. Tapi persepsi tu, the perception is tangan Muhyiddin. 600 bilion, 6 bilion, 300 juta. Tangan Muhyiddin. Walaupun Muhyiddin tidak terima 1 sen pun, Muhyiddin yang salah. Okay. Who's behind Jana Wibawa? Siapa yang start Jana Wibawa? Idea Jana Wibawa siapa? Tengku Zafrul Aziz. Tengku Zafrul, Menteri Kewangan semasa tu. Dia arkitek. The architect and the engineer of Jana Wibawa. Sebab apa nama dia tak timbul? Tengku Zafrul bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra duduk dan merancang cara mana kita nak selamatkan kontraktor-kontraktor Melayu. Ini COVID ni. Lockdown. Dengan COVID, dengan lockdown, banyak syarikat sekarang ni nak mati, nak bankrupt. So, how are we going to save, selamatkan kontraktor, syarikat kontraktor Melayu atau syarikat kontraktor Bumi Putra? Dia orang keluarkan skim Jana Wibawa, di mana kerajaan akan bagi kontrak, negotiated, tak ada tender, kontrak kepada semua kontraktor-kontraktor Melayu untuk nak selamatkan mereka supaya mereka tidak bankrupt kerana COVID apa semua. Okey. Tengku Zafrul bawa ke Muhyiddin. Muhyiddin tak mau. Muhyiddin kata, no, you buat sendiri. I tak mau terlibat. I don't want to get involved. You do. So, Tengku Zafrul sit down sekali lagi dengan pengerusi Persatuan Kontraktor Melayu tadi, Kontraktor Bumi Putra. Dan dia orang prepare senarai. Senarai yang dihantar ke Muhyiddin tu senarai lain. They came up with another list. Senarai B. Senarai A yang hantar ke Muhyiddin. Muhyiddin tolak balik, tak mau masuk campur. Dia keluar senarai baru, senarai B. And benda ni dibawa ke kabinet. Muhyiddin kata, you bring to cabinet. Biar kabinet approve ke tak approve, biar kabinet. Dia tak mau tu. So Muhyiddin tak terlibat dengan senarai A ataupun senarai B. Dan yang Muhyiddin tengok senarai A tu, dia dah tolak senarai B tu yang dipinda. It was amended, dibawa ke kabinet. Kabinet lulus. Siapa dalam kabinet? Siapa di dalam mesyuarat kabinet semasa itu? Adakah ahli kabinet seorang-seorang dipanggil oleh SPRM? Tidak. Siapa yang lulus Jana Wibawa? Kabinet. So why kabinet members tak panggil? Orang yang tidak terlibat dengan Jana Wibawa dipanggil dan di-charge. Tapi orang yang sebenar yang terlibat dengan Jana Wibawa, Tengku Zafrul dan ahli kabinet members tak dipanggil. So nampak sangat that this one is mala fide. Orang yang tak berdosa, kerana you nak kenakan dia, you tangkap dia, you charge dia. Orang yang sebenar di belakang Jana Wibawa, yang menyebabkan Jana Wibawa ni wujud, you tak sentuh mereka, you buat tak tahu je. So nampak sangat that this is more aimed at nak burukkan image Muhyiddin, nak beri gambaran persepsi Muhyiddin ni perompak. Whereas orang yang betul-betul terlibat tak disentuh. And betul ke Jana Wibawa ni is corrupted project? Atau sebab matlamat Jana Wibawa ni mengikut Menteri Kewangan dan pengerusi kontraktor Bumi Putra is nak menyelamatkan
kontraktor Melayu yang nak bankrupt. And you do that by giving them satu projek dengan ada untung lah. Kalau you bagi dia projek tak ada keuntungan, lagi dia bankrupt. So this is not a normal situation. It is more or less a rescue operation. And this rescue operation, dia nak buat secara bagi terus. So why is it dah kata benda ni salah? Why is it wrong? Wasn't that the plan? To give them contract, negotiate without tenders, to save them from bankruptcy. And now you kata, oh ini rasuah, oh ini jenayah. So there's a lot of things. And then I think SPRM, kalau betul nak siasat, siasat lah. Tapi janganlah umum. Next month, besok lusa, satu masa akan datang, kita akan buat ni. Okay, but in the meantime, kita panggil mereka untuk statement mereka. Besok pukul 9, you tunggulah. Bawa reporter, bawa kamera, bawa TV station. You mari tunggu. Bila dia orang masuk, you tangkap gambar. For what? Why you need to make the news, tangkap gambar lah, interview, sebelum apa-apa. Tak start lagi apa-apa. So that nampak sangat is a game of perception. Basically, dia nak beri gambaran yang mereka ni corrupt. Dan mereka alih pandangan. Orang tak ada cerita benda macam telur mahal lah. Ayam tak ada stok lah. Susah dapat beras lah. Orang tak cerita tu. Orang duk cerita ni rasuah-rasuah. Orang ni. It's a distraction game lah. So, ini boleh, it can work for a short time lah. Akhirnya orang bosan juga. Duk dengar orang ni jahat, orang tu jahat, orang ni penyamun, orang tu pencuri, kita akan buat ni, kita akan buat tu. Akhirnya, nothing. Tapi sambil ni, kita lapar tahu, perut kosong tahu, duit tak ada tahu, nak beli makanan tahu. So, akhirnya orang balik ke situ. They will not be impressed anymore with all this grandstanding, all this show, all this wayang, yang you buat kononnya, matlamat kita melawan rasuah, untuk nak menyelamatkan negara. Tapi akhirnya, ialah lawan rasuah selamat negara. Saya masih lapar tahu. Saya masih tak ada duit nak beli beras tahu. That doesn't change anything. Assalamualaikum. Salam sejahtera.